Okey, selamat sejahtera, selamat pagi ya. Hari ini bersamaan 31 Disember, 2022. So, memenangkan saya tidak boleh terlepas dari apa angkara yang menjadi alangan susah dan dipaksa lah pergi sana lah pergi sini lah lari sana pergi lari KL lah tu lah inilah apa pergi Singapura lah. Saya pun tak faham. Kalau anda ingat, anda mau bunuh sajalah. Itu saja saya boleh cakap. Saya tidak tahu kenapakah saya tidak dibagi hidup mebel atau hidup selesa saja, ataupun dibiarkan anak-anak saya bebas. Sampai sekarang saya belum menerima call daripada seorang anak lagi seorang anak lagi, anak perempuan seorang lagi sudah 3-4 hari tidak bercakap dengan dia. So, memandangkan ancaman-ancaman yang saya melalui dari kecil dipaksa apa merayau-rayau di rumah panjang Sungai Bay. Lepas tu mereka curi dari taksi, saya tak curi, saya kena hantam. Banyak perkara seperti ini dipaksa untuk pergi ponteng sekolah. Kawan saya jiran depan yang bernama Seguna bersekolah bersama saya. So memaksa kita ponteng walaupun kita nak pergi, memaksa kita. Lepas tu datang memberitahu ayah saya kita tak pergi sekolah, lepas kena pukul. So memandangkan sebegini dari kecil, memang saya tidak pernah senang atau merasai bahagia atau kerja yang berpatutan. Bukan kerja memang bangun pagi pukul 6 dapat nak tidur 12 1 pagi macam tu So memang saya dibuat sebegitu tapi gaji yang didapat masuk bank hilang ataupun diambil orang ataupun kata susah. So di kampung Kajang, Batu Ceras, kampung haji Batu Ceras okey, Batu Ceras. Okey, kita memang susah. So bila pasal malam bawa kita, mereka keluarga pakcik, rumah depan pakcik, rumah tengah keluarga saya, ibu dengan adik, dengan Masu dan anaknya. Dan rumah air adalah rumah sekarang dia sudah menjadi pakcik yang terkaya di sebelah ibu duduk di rumah 3 tingkat dekat Mahkota Seri Kota Kajang So dia duduk di rumah ujung bawa pasal malam. Mereka memang susah. Mereka ambil taruh buang-buang dekat bawah, suruh saya kutip-kutip. Itu memanglah boleh dikatakan mencuri, tapi curi tu mereka, saya kutip saja, tukang kutip saja. So macam ni lah keluarga saya sekarang. Mereka kata curi sini saja. Biarkan sajalah, keluarga susah. Kita tidak tahu buat apa. Memang 7 buah rumah, pergi kerja dekat rumah Cina. Ada kala mereka kata ini apa, batu jet sudah hilang. Ibu saya tanya, ada tengok batu jet tak? Saya kata, batu jet itu apa? Saya pun tak tahu, budak kecil kan, baru umur 10 tahun kan. Lepas tu kalau ambil, bagilah, janganlah, itu sudah ong lah, sudah mau jadi tukar hijau lah. So saya kata itu asal yang sudah tundur Saya kata tak ada, saya tak kenal. Umur 10 tahun. Lepas 2 hari 3 hari kira, lepas tu nenek asuh tu datang memberitahu, sudah jumpa itu jet gelang jet macam ni lah. Ada sajalah selalu diorang kita kan budak-budak, anak-anak mereka kalau main itu barang-barang mainan kita tengok ada yang memikat hati kita, tapi rosak lah, memang rosak, bukan baru Kalau kita membawa, lepas tu mereka adalah budak-budak main, orang ambil nanti curi. Ni budak kita main, itu memanglah kecil, kita pun tak kenal So okey,
kita menghabiskan masa kecil lah, masa pergi rumah Kristian dekat Taman Medan lah. Lepas tu dihalau pergi Pure Life Society lah. Sana pun banyak berlaku banyak seksaan, paksaan, sampai 30 budak senior perempuan duduk di rumah anak senior saja, tapi kerja-kerja yang mengambil masa lebih dari 6 jam, 8 jam, macam cuci kawasan klinik, lepas tu memesinkan longkang. Saya tak salahkan mana-mana pihak, saya pun tak tahu dalam ini badan saya ada apa. Mereka selalu pergi mana-mana pun, 4 kerja 5 kerja, tetapi gaji tidak dibayar berpatutan atau diambil dengan paksaan. Dalam keadaan dekat Taman Yu, paksaan itu, keluarga sudah penjama alung, suaminya dipukul dengan tebu, isterinya berumur 35 tahun tapi suaminya 21 tahun, kerana diorang kata pinjaman alung dipukul dengan pokok tebu sampai merah. Tengok anak-anaknya basah dekat hujan. So tengok kesian orang Perak, tengok kesian. So saya pun bagilah duit 1,000. Lepas tu rumah ujung sebelah, nombor 31, penghuninya dari Seremban, Prema, dan suaminya Iswara Airbag Kelabu 704 ke atau 708, tiga digit saja. Tak pergi kerja, minum macam tu, pemalas. So dia ada anak dua, satu lelaki satu perempuan. So dia isterinya pergi ke Singapura tapi tiada jagaan yang baik. Saya jaga sampai 3 bulan, 3 bulan tak ambil upah, tak ambil upah. Lepas tu mereka pun duit kereta tak bayar, duit rumah tak bayar, anak nangis, campak, demam campak. So saya tengok kesian orang Seremban, kesian. So tahun 1999 ataupun 2000, beli gelang emas, gram saya tak tahu, tapi duit yang beli tu RM900 lebih, saya yang beli. Lepas tu pendant yang berharga 1,000, pendant merak macam sebesar telur. Susah ambil, bagi saja mereka susah. Lepas tu mereka ambil lari tanpa memberitahu saya mana-mana mereka pindah. Lepas tu ada suatu hari saya dengan saudara makcik suami saya sudah menahan kereta mereka belakang Jasco. Lepas tu saya menanyakan mana perginya saya punya emas. Orang dah lari. Lepas tu makcik itu cakap, yelah dia orang ni budak kan, dia berumur banyak kecil dah, tapi suami dia marah tahu nak bagi, dia tanpa pengetahuan bagi, dia orang sudah lari sampai air mereka tak bagi balik. Lepas tu sehari saya tengok dekat restoran Kesuan, isterinya menyatakan suaminya sudah mati aksiden ke atau sakit jantung, saya tidak tahu, tapi dia berkeliaran dengan satu bos cleaner, tomboy perempuan menjadi tu. So biarkan sajalah macam ni lah. Semua barang kemas saya, duit saya, semua diambil macam ni. Bukan 1,000, bukan 2,000, 3,000 lah, 4,000 lah, 5,000 pun ada. Sudah ambil gaji, sudah belanja dekat rumah, kedai tutup, baru 850. Lepas tu belum lagi 5 hari, 6 hari, datanglah tarik kereta lah. Bukan kereta saya, kereta BGT 9300. Itu adalah memasuki hidup saya. Selepas suami cerai saya, memasuki hidup saya. Orang Perak biru, tapi sekarang dekat Sentosa lah. Memaksa kita masuk, duduk dekat dengan kita, tak pergi kerja 3 tahun, bawa kereta, suruh kita bayar RM440 dekat Arm Finance selama 7 bulan. Duit emas yang dibayar sebagai kutu 250, 10 bulan sudah habis ambil. 1 bulan ditahan polis, lepas tu diambil untuk jamin. So sebeginilah banyak dia orang duduk 3 tahun tapi tak bayar sewa, tak bayar makan, tak pergi sana gaduh, pergi sini gaduh. Kita nak pergi kerja pagi di sini semua gaduh, sampai malam pun tak boleh tidur usia anak. Ini paksaan, tahu kita tak pergi ambil boyfriend sendiri, dia orang paksa kita
dan masuk dalam hidup kita. Lepas dah habis lah emas lah, duit lah, itulah, inilah, dua simpanan ke, duit kutu ke, baliklah menyatakan tiada tempat untuk duduk, so diorang balik. Macam ni lah, diorang datang sendiri, duduk sendiri, ambil duit sendiri. So macam ni dalam setakat 50,000 lebih yang saya sudah bazirkan macam ni jamin masuk penjara, apa tu, emas-emas yang diambil dengan duit kutu duit kutu, main kutu 500 pun ada. Macam ni lah, buat okey, dah habis. Itu biarkan sajalah. Okey, what okey. Okey, pada masa sama duduk di Pure Life Society belajar di sekolah Dharma, sekolah menengah Dharma, saya dipaksa oleh kawan saya sekarang memandangkan ingatan dulu budak tu dari Seremban. Okey, dari Seremban, ibunya janda, anaknya 6 orang, 3 lelaki 3 perempuan. Kalau ingatan saya kembali ke sana, dia memang bukan batch saya. Memang saya nak habiskan air form 2 tapi dia nak habiskan form 3. Dia dengan saya tak rapat dekat sekolah, tapi tiba-tiba dia paksa saya cinta. Budak lelaki tu mengekori saya 3 bulan lepas tu bagi nasi lemak 50 sen, burger 80 sen. Saya kata tidak mau. Lepas tu kawan saya bernama Syubha memaksa saya, tengoklah pasal you saya menjadi susah, itu ini. So saya pun menyatakan tidak boleh menerima sebarang apa-apa barang daripada orang lelaki ke kalau perempuan pun. Kalau kita tak menjadi hubungan macam cinta, kita kata tak mau cinta, lepas tu terima barang macam ni, nasi lemak semua, tak bagus. Lepas tu budak Seremban bernama Syubha tu maksa sampai saya pun tak senang hati. So okeylah, saya kata kalau budak lelaki tu kata bernama Siwaman dari Kampung Bola menyatakan tak payah menyinta saya lah, tak payah menerima cinta, tapi ambillah nasi lemak yang dibeli, ambillah barang. Okeylah, menyusahkan kan selalu buat macam ni, kecoh-kecoh. So saya kata kawan saya, okeylah kalau you share dengan saya pun makan 50 sen, di share dengan 2 orang. Sekarang mereka menyatakan apa tahu, kalau lelaki semua datang menyintai saya memperbodohkan mereka, tak terima hubungan cinta, tapi duit-duit mereka saya kebas. Tapi hari ni nak berdepan dengan mereka, tidak boleh mereka tidak mau berdepan dengan saya. Okey, habis tu belum lagi saya menerima percintaan dia. Diorang dari sekolah menengah Dharma, diorang telah mengadakan satu persatuan, kita tidak tahu persatuan dari persatuan kelab India ke apa. Datanglah dari Nada Suara, orang dari Nada Suara, ada artis-artis datang, artis TV yang datang kerana sekolah menengah Dharma tiada mempunyai dewan tertutup atau dewan terbuka, hanya boleh duduk di tempat panas, di tempat perhimpunan. So mereka meminjam untuk persatuan, untuk mengadakan sesuatu persatuan India, persatuan India. Datang artis-artis, ketua Nada Suara itu semua. So belum saya menerima propose teman lelaki saya, memanglah dia memang paksa kita belum terima lagi. Pada masa itu dia telah menulis di lantai dewan dewan tertutup SK, nama dia Siun Saya Kasturi. Lepas tu saya dalam 10-12 hari akan datang persembahan untuk Chinese New Year lah. Setiap tahun Chinese New Year kita ada persembahan, ada datang visitor orang-orang yang menerima kita. So banyak orang kita hantar makan makanan sayuran Cina, ada kuci lah, itulah inilah, banyak makanan. So dalam 10-12 hari yang akan datang persembahan Chinese New Year,
saya diberhentikan dari latihan menari. So saya menanya orang namun yang dia masih, kenapa saya diberhentikan di sack out dari dancer. Dia kata saya telah mula menyintai sebum. Alamak. Dekat sana semua orang, semua kawan-kawan saya dalam perempuan dengan lelaki cinta, kebanyakannya pasangan ni, kebanyakannya adalah Cina dengan India. Itu perempuan India ke atau itu lelaki Cina atau lelaki India ke, macam tu adakah cukup banyak percintaan dalam tu semua kebanyakannya adalah Cina dengan India. So inilah berlaku ini berlaku dekat dalam selalu dipaksa macam ni, dipaksa. Lepas tu sekali tolak dalam dewan tertutup, nak bagi barang, entah suruh bagi untuk dekat seorang lelaki bernama Silverman. Mukanya macam tikus, kurus macam tu. Setelah ditolak dalam, lepas tu dikunci. Sebelum saya tolak, saya pun tak tahu siapa kuncikan saya semalaman dengan lelaki tu. Lepas tu pagi-pagi pukul 6 dibuka pintu dewan tertutup untuk sembahyang kan. So saya lari dekat atas. Lepas tu pukul 8 saya dicaci, beginner dicaci dalam usia 15 tahun telah telah menjadi liar lah, gatal lah, tak boleh tahan lah. Macam ni lah saya. Sebab adik saya pun datang 15 tahun you tak boleh duduk diam. 15 tahun you mau bergatal. Semua kawan-kawan saya bernama Sri, Darren, semua AJ saya tahu you ni bukan perempuan yang baik, tapi perempuan murahan. So saya diam sajalah. Saya pun baru, dia 15 tahun, saya dalam 16-17 tahun. So macam ni lah mereka buat dan memperli saya. So selepas sudah adik saya ada satu chance pergi ke Thailand dengan visa pergi ke Thailand. Mereka, saya ingat dalam 20 hingga 30 tahun 20 hingga 30 orang dapat pergi ke Thailand. So dalam selepas sudah menghabisi visit mereka di Thailand, diorang balik turun dari bas saja. Adik saya dan kawan dia bernama Nitya Nathan telah dihalau sebelum sampai dekat office pun sudah turun dihalau. So saya tanya kenapa diorang pergi cabul kerana itu bilik ada pintu dekat tengah-tengah. Mereka telah merogoh mencabul, membuat sesuatu di luar batasan. So sudah dihalau. Saya pun tak pernah tengok adik saya berkenalan dengan budak tu atau bercakap dengan budak tu, bermukaan dengan budak tu. Ini adalah suatu drama, saya pun tak tahu. Membawa adik saya pergi rumah pakcik, kakak kepada bapa saya, adik kakak kedua saya ingat. Pergi sana. Lepas tu dari sana saya memang telefon, ada nombor telefon Kuala Selangor, rumah makcik saya Kuala Selangor. So saya telefon dalam seminggu, dia duduk, adik saya duduk dekat sana. Lepas seminggu dia sudah pergi rumah pakcik saya di Kuang. Anaknya sekarang seorang dentist, telah mengahwini seorang datuk yang ada kereta yang mewah macam Ferrari ke, saya pun tak tahulah, kereta yang mewah. Selepas itu pergi mana pun ambil gaji. Saya ada bank finance, tapi tiada kadar, hanya masuk buku. Setiap kali masuk datang adik saya dari Kuang, pakcik minta 500. Saya pun ingat baru semalam masuk. Okeylah, tak apalah, bagi saja. Okey, bagi. Saya tanya kenapa pakcik minta untuk saver di rumahnya. Saya kata you pergi pagi ke sekolah, lepas tu datang balik pukul 1. Lepas pukul 1 you mandi, terus pergi ke belakang kita kata belakang, macam ada pondok buat Clorox. Dari pukul 1-2 sampailah 7-8 ni berdiri, yang bukan duduk, berdiri yang buat hanya seorang buat mengisi Clorox, menampal botolnya, menyusun macam tu. Tapi kenapa kena bayar duit? Kita kan dari pukul 1 hingga malam sudah kerja, malam makan, tidur, itu saja kan. Tidur pun bukan aircon ke tu rumah papan, hanya fan. Kenapa nak bayar 500? Tak tahu.
Pakcik Gopi minta, okeylah, bagi sajalah. Macam ni lah duit setiap kali masuk, setiap kali keluar. Setiap kali masuk, setiap kali keluar. Dulu saya tak tahu, hanya satu hari kita masuk, kenapa duit terpaksa keluar. Dengan kesian, dengan bayar duit alu, dengan sakit, dengan anak sakit, dengan keluarga dialau dari rumah di tengah-tengah hujan. Macam ni lah, selalu mereka tipu saya, memasai duit saya. I don't know kenapa mereka buat macam tu. Okeylah, dah kahwin dengan anak suami saya pergi ke Langkawi Langkawi pergi. Tapi saya menyatakan dekat sini mereka bukan membuat sesuatu dengan rela diri mereka sendiri yang buat, bukan ini adalah paksaan saya sebelum saya perkahwinan saya 23 bulan 8 bulan Ogos 1998 okey, adik ipar kepada suami saya, adik ipar kepada makcik suami saya, makcik suami saya yang sama umur, tapi mestinya mereka macam pakcik lah, dari orang Perak tapi tinggal rumah lot dekat Kundang So mereka sudah kahwin 23 Ogos saya kahwin 5 hari bulan 9 98. So dalam sebelum selepas kita kahwin dan selepas 3 hari atau 5 hari saja kita kena keluarkan itu pokok yang disapu kunyit ditanam untuk restuan perkahwinan kita. Tapi hari kelima mereka sudah membuat tempaan pergi ke Langkawi pada pukul 8 di Pudu Raya. So kita tak boleh membuat lain-lain acara macam malam pertama itu semua tidak diadakan. Dipaksa masuk bilik pukul 5 memandangkan semua ahli keluarga suami saya berlepak gembira jerit macam tu. So kita masuk cuci semua kain, lepas tu sidai dah naik bas dah pergi Pudu Raya. Lepas tu pergi ke pergi ke Langkawi ambil challenge tapi semua mereka bertiga, suami saya, pakcik dia, isteri dia semua berumur 29 tahun. Saya baru keluar dari rumah anak yatim yang tiada keluarga. Dekat sana pun dibuli, disekap dari dance, lepas tu dihina, dikatakan sudah tidak maruah. So memandangkan kita kahwin datang memandangkan semua adalah suami saya. Tapi pergi sana dia 3 orang pasangan yang kahwin sama kita berpelukan, bersenyuman, gembira, makan berbagai-bagai acara dalam perkahwinan baru. Tapi saya tidak dilayan, suruh saya jalan belakang. Lepas saya jalan diam saja. Apa you ingat ini apa? Kaya ke? Apa ke ini ke? Itulah saya dihinakan macam dari kasta rendah. You ni bawa banyak harta ke? Bukan sendiri diorang buat tu perkataan bukan dari sendiri dia orang dipaksa buat sebegitu dipaksa. Kita tahu dari kehidupan yang mereka datang ibunya janda, ayahnya sudah kahwin 2, ibunya 26 tahun, anaknya pergi kutip telur di kilang reban telur, reban besar telur. So macam ni lah dari kecil yang diorang kena kerja. So memandangkan pembesaran suami saya memang susah. Hati saya menceritakan mengatakan hidup dengan keluarga macam ni, yang besar dengan keluarga macam memang ada adik, ada makcik 7 orang, ada ibu, ada ibu tirinya. So mereka dengan keluarga besar memang diorang tak sendiri buat macam tu, dipaksakan. Pergi ke Langkawi suruh tunjukkan ada duty free, pasir laut ditanam dengan tin-tin Carlsberg, tin-tin kosong, bia. Diorang tak buat sendiri dipaksa. Lepas tu dipaksa mandi
bukan suami saya dengan yang pasangan lain pasangan suami lain dengan seluar dalam di Telaga 7. Di Telaga 7. Saya pun hairan saya tak pernah tengok orang mandi dengan seluar dalam. So, saya pun diam sajalah. Diam saja. Pergi kota Famosa menanyakan pemandu beca berapa harganya 30. Lepas dah siap dekat 3,5 jam lebih mereka menyatakan 120. Lepas tu sana adalah satu pertengkaran yang menyatakan mula-mula orang cakap 30, sekarang orang ayat orang cakap saya ingat 3-4 buah beca. Hari cakap 120 bayar juga. Lepas tu Melaka tinggal dekat tak tahulah hotel mana. Memandangkan saya belum ada anak lagi belum ada anak lagi pakcik makcik keluarga pakcik makcik keluarga Perak mereka ada anak berumur 10, 11, 12, 3 orang mereka ditinggalkan sebilik dengan nenek mak kepada makcik dia. Mereka dah ada anak berumur 10, 12 tahun tapi mereka tidur berpasangan tapi bilik kita memang it was pick up Chinese New Year. So kita tidak dapat king bed so ada single bed di tengah-tengah ada table tapi saya tidak dibenarkan itu penjaga hotel tu cakap ambil table dekat tengah orang dapatkan itu katil tapi saya 2 hari duduk dekat sana tidur berasingan baru setahun kahwin So kenapa orang buat macam tu menjadikan saya macam hamba abdi sudahlah dari kecil susah. Siapa yang suruh buat macam ni Siapa? Sampai 4 kerja, 5 kerja, duit dimakan, emas dirampas, ibu saya kerja simpan emas dirampas, disamun, dicuri. Apa yang orang mahu? Selepas sampai air mereka duduk dalam badan saya sampai air pun kita pergi beritahu mana pun mereka macam dalam ni adalah sesuatu projek lah atau misi kerajaan lah. So pergi ke balai, pergi hospital, pergi mana-mana orang dalam implan badan saya boleh mempercayakan memberitahu orang lain ini adalah misi kerajaan, ini adalah macam itulah ini adalah projek kerajaan yang secret government army kayak macam tu So saya tidak boleh membuat apa-apa hingga sudah jadi 40 tahun saya sudah mula kenal ada orang macam ada orang dengar dari sini lah mana saya pun tak tahu So ada banyak kali saya duduk melutut dan meminta mereka melepaskan saya. Sudah jadi 40 tahun lepaskan saya mau hidup, saya nangis pergi JB pantai JB Setulah Laut saya duduk merayu kepada mereka, biarlah saya sudah 40 tahun saya tiada keluarga, tiada bapa, tiada mak, suami pun dah jadi macam tu, keluarga suami pun tak layan macam ni So selepas itu pergi Melaka tidur berasingan. Lagi apa? Saya kena beritahu saya tiada cara lain sekarang mereka cakap budak-budak ini sudah dijual, anak-anak adik isteri adik ipar saya dia pun dari kasta rendah, dia pun sudah dijual. Apa kena jual? Kenapa kena jual? Bapa saya adalah seorang pemilik tanah ladang di estate dia. So kenapa kita kena dijual So ada sesuatu yang berlaku di belakang ini. Sudahlah curi emas kita, sudahlah curi semua duit kita, semua 4 kerja 5 kerja, lepas tu menyatakan kita sudah dijual. So mereka mengambil duit dari kecil, mencuri emas dari ibu saya. Segram 15 hingga 18 ringgit 916 sampai 3 tahun rumah sewa kawan rumah sewa mak saya memberitahu dia mengambil gaji dari pagi hingga pukul 10 kerja 1,200 semualah 12 jam lebih 1,200 300 400 macam tu sekali beli makan bahagi 2 makan sebelah tengah hari dengan malam So macam ni dia susah beli kaki tempang, asma, TB.
Tengoklah mereka buat apa. Lepas 3 tahun dia datang bawa tunjuk depan di Piala Society depan mata saya dengan adik saya. Balik rumah dalam seminggu dah kena sambung dia pergi tandas untuk mandi. So rumah itu adalah kawan dia India. Suaminya dah berumur lah, dah dekat 58 tahun. Tapi kawan mak saya baru dalam 35 tahun. Suaminya dah ada keluarga sendiri yang Melayu, Islam Melayu. Ada keluarga sendiri, ada cucu semua adalah. Tapi kita tidak tahu macam mana mereka ni bersemuka lepas tu kahwin. Ada dua orang anak sudah konvert Islam. Nama Tilal lah, nama timbangan Tilal lah, nama Muslim saya tak tahu 4 tahun dengan adik lakinya 3 tahun suaminya meninggal heart attack. Memang keluarga pertama mereka Melayu tu dah besar-besar lah, dah ada cucu, dah senang anak-anak besar. Tapi keluarga yang baru mendirikan dalam 3-4 tahun perempuan ni sudah menjadi balu. Lepas tu anak kecil hantar mereka rumah jiran, pergi kerja balik. So, macam ni So mereka dah curi, mereka dah makan duit saya, mereka dah peluk bertubi-tubi mereka buat macam ni Sekarang alasan yang mereka bagi adalah ayahnya sudah menjual. Saya tidak akan menerima. Saya mahu budak-budak ni bebas Mereka buat hal tau dekat sini. Saya tidak pernah dari kecil sampai hari ini saya tak pernah dengar atau tengok situasi macam ni Suruh mereka memperhentikan permainan mereka. Tolong. Cukup. Kita sudah bersusah-susah dekat sini. Tidak ada keluarga. Suruh keluarga suami bully kita. Suruh datang dekat sini. Sini pun kena bully. Diperli. Suruh mereka diam saja. Suruh mereka melepaskan anak-anak adik ipar saya. Anak-anak saya. Apa mereka ingat? Dari sini sudah ada lah pertengkaran lah, kacau lah, melibatkan ini depan-depan jiran saya Melayu, India, cikgu, semua depan-depan berapa bulan, lebih 6 bulan memalukan, menghinakan, pergaduhan, ini disiplin anak. Lepas tu 3 orang sudah berpisah dengan suami saya. 1 orang duduk dekat dengan saya. Ini pula saya kerja potong ayam dekat catering dari 12 hingga malam kalau catering hari keesokan pergi tolong mereka dapatlah 80 ke 100 pergi dekat kedai Cina lap meja cuci mangkuk dah cawan-cawan minuman 1 jam RM6 dapatlah 4 jam itu pun Saturday Sunday. Pergi kedai sebelah adik dia urutan tradisional, lepas menghabiskan kerja 1,5 jam dibayar RM6. Dia kata 1 jam RM6. Tengoklah hidup saya. Selepas banyak-banyak kerja menjadi pemabuk, perokok banyak-banyak ni kerja saya. Selalu belikan emas untuk anak saya. Selalu bawa dia. Setiap gaji, bawa dia berpersiap. Pergi tengok wayang, beli biryani, beli KFC, makan KFC. Pergi dekat JB Down, pergi Koil, pergi buat undi RM50. Pergi Sai Baba, pergi sana taruh tabung Sai Baba RM70. Anak saya pun tanya, kenapa you derma macam ni? Lepas tu pergilah mana-mana tengok itu tabung orang masjid, taruh lah RM10 kan macam tu. Beginilah kalau saya berderma dalam ni tabung masjid mereka, kawan saya menyatakan kenapa tak tolong ini. Saya ada menderma koil Masai 1,000 tau. 1,000. Memandangkan mereka sedang membuat penaikan taraf koil tu Masai yang depan-depan opposite dari koil saya bagi 1,000. Dekat rumah ada sebuah rumah anak yatim di belakang belajar memandu bunga raya. Di belakang ada sebuah rumah anak-anak yatim makcik-pakcik keluarga pakcik saya, suami saya bagi makan. Saya pula menderma duit. Saya sedang mengandung. So macam ni kenapa orang beritahu Cina tak boleh tolong ini, tak boleh tolong sana, tak boleh tolong ini, satu Malaysia ke apa? Saya dari sekolah Melayu. Saya dari sekolah Melayu. Apa
mereka mahu, saya pun tidak tahu siapa yang buat budak-budak ini macam ni. Hari ni adik, isteri adik ipar saya sudah meninggal. Saya menyaksikan suaminya pergi kerja dekat, suami dan pakcik, suami saya pergi kerja dekat Arab Saudi dan seorang kawan saudara lagi dekat Nigeria. Saya sudah lepas 1 bulan saya ada asma attack kan. Saya panggil isteri adik ipar saya, ada kenalan tak dekat flat M3 belakang saya, suruh mereka bawa, saya sudah ada asma attack. Adiknya datang, adik kandungnya dari Rumah Panjang sebelahan Lafaj, kilang simen. Saya tanya ini siapa? Adik kandungnya bernama Jagan. So okeylah, saya bawa pergi letak gas. Lepas tu saya tanyalah, dah berapa lama dia datang dekat sini? Sudah sebulan lebih. Mereka, adiknya dengan kakaknya, isteri adik ipar saya dan kenalan mereka yang bercakap bahasa Cina dari flat, anak-anaknya bersiar-siar dah sudah 1 bulan lebih. Lepas itu mereka menceritakan apa tahu. Yalah, saya menasihatkan adik ipar saya, janganlah pakai pendek, jangan tunggakan semua bayarlah. Jangan jadi tunggakan, nanti masalah, you tahu kan. Saya cakap macam tu, tak nak dengar. Dia hanya dengar orang yang cakap bahasa Cina tu, perempuan yang berbahasa Cina tu pergi ambil alung lah, sinilah, sanalah. Saya kan memaksa dia, tanya apa masalah you. Hanya untuk 3,000. Mereka ini bukan pinjam alung, bukan. Ini diperangkap, dibuat, okey? Dipaksa, okey? Dia tidak tahu apakah keluarga apa masa gembira dengan keluarga. Adiknya tiba-tiba datang, dia pun gembira lah, beli itulah dia. Si suami yang kena datang ujung pula sudah datang, so dia kena pinjam alung sebelum dia datang. So macam ni lah buatnya. Lepas tu ada cerita selepas balik lah, pakcik suami kepada makcik suami saya dengan adik ipar saya pun kerja dekat sana. Dan tolong sorry saya tiada cara lain. Mereka membawa perempuan masuk bilik. Lepas tu mereka cakap kalau dah kena dengan masalah perempuan, pancung kepala lah tu lah. Saya tidak tahu kebenaran. Saya tak mau budak-budak ni dilepaskan. Memandangkan ini budak-budak, anak-anak, makcik-pakcik suami saya, anak-anak perempuan selalu setiap minggu ada dekat sini. Setiap minggu telah pergi, bapanya sudah telah pergi ke Arab Saudi, datanglah setiap minggu nangis, menyatakan ibunya telah menganiaya ayahnya, telah mengambil boyfriend lain. Ini budak kecil lah, 10, 11, 12 tahun lah. Telah membuat betray lah untuk ayahnya. Saya tanya kenapa ibunya tidak tidur dekat bilik mereka, sebilik tetapi dia turun bawah selimut muka, selalu cakap I love you. Saya cakap itu bukan salah lah, I love you boleh cakap dekat mana-mana pun. Ini kasih sayang, bukan I love you itu bermaksud cinta. Minggu tiga nangis, memandangkan mereka sedang belajar, menangis. Lepas tu mereka hari minggu ketiga menceritakan kalau kakak tidak mengambil telefon nombor orang itu, siapa si ibu cakap itu, lelaki itu, mereka menelpon ayahnya yang memberitahu ibunya tidak bermaruah. So saya nak buat apa? Saya tidak mahu keluarganya berpisah. So saya ambil telefon nombor tu, tekan speaker. Lepas tu saya tanya, ada tak you kenal nama ni, makcik saya? Suaminya dekat, pakcik saya dekat, bukan pakcik saya, makcik saya, keluarga suami saya Perak. Pakciknya dekat Arab Saudi. So ini budak-budak kecil dalam 12 tahun, 11 tahun mereka tidak kenal kawan dengan sosial ataupun kawan ini teman boyfriend. So saya tahu tentang makcik saya, tolong cerita kepada mereka ini hanyalah kawan saja. So dia pun dekat speaker, dia pun cakap jangan, budak-budak janganlah marah ke atau membuat sesuatu angkara yang boleh mengakibatkan kekacauan dalam keluarga. Ini saya hanyalah seorang adik kepada ibu you. Selain itu tak ada apa-apa hubungan antara saya dengan ibu you. So itu saja. Keesokan hari budak-budak ini tak datang tau. Budak-budak ini tak dibawa ke rumah saya tau. Tapi
makcik kepada suami saya datang dekat sini, you ni apa? Mula celupa, jaga tepi kain sendiri. Okey, sudahlah. Kenapa nak jaga tepi kain? You ni apa? Perempuan apa? Mulia ke? Banyak mulia ke? Alamak. Apalah saya buat? Saya kata, sekejap, makcik. Saya ambil selipar. Kalau lain kali masuk campur saya punya keluar, ambil selipar, hantam you, dia kata. So saya tidak dibagi masa untuk berbincang. Inilah network ini buat. Suruh anak-anaknya buat. Datang nangis dengan saya. Saya tidak mahu buat. Tengok ada masalah, okey saya buat. Tapi anak-anak ni balik, hari keesokan mereka tidak dibawa, hanya ibunya datang. Ibunya dipaksa membuat sesuatu. Lepas tu anaknya dipaksa membuat sesuatu. Macam itulah suami saya atau keluarga adik ipar saya. Isterinya suruh dibuat, kawannya suruh dibuat sesuatu, anaknya suruh dibuat sesuatu, dan suaminya suruh dibuat sesuatu. Tapi tak boleh memberitahu. Pengetahuan kita antara kita tidak boleh diberitahu. Apa saya kena buat, apa diorang kena buat, dan kita tidak tahu kan ini perangkap, ini ada sesuatu, perjalanan perangkap. Kita ingat kenapa pakcik saya, suami saya cakap macam tu. Apa saya buat salah. Kita tidak mahu ada masalah di keluarga yang berpisah ni. So macam ni lah saya dikatakan macam tu. Anak-anaknya tak datang dekat sini. Makcik pula dipaksa menyatakan saya memang sibuk tepi kain orang. So kita 3 orang, kalau 3 orang ke ni 4 orang atau keluarga mereka sekumpulan, kalau berbincang sudah tahu kebenaran apa network ini buat tahu. Sampai akhir macam ni lah. Setiap kali memang macam ni. Memang macam ni. Tidak dibiarkan berbincang sesama sendiri. Kerana mereka tahu mereka ini membuat aniaya dengan merampas, dengan memerangkap dan membuat sebuah drama dari orang lain, dari pengaruh orang lain, tukar perangai isteri-isterinya, tukar gaya sorekannya, tukar potongan rambut. Lepas tu menyatakan suaminya susah-susah kerja, ni perempuan ni mau memikat orang lain, sudah tukar gaya, bukan macam perempuan sorekan. Alamak. Tapi semua yang dibuat olehlah kumpulan perangkap itu. So okey. Saya punya kawan, bukan kawan hanya sekali saya punya kawan bernama Shanti. Ada menjual kuih banyak jenis, 20-30 jenis depan ESO untuk orang-orang pergi Singapura. Memang macam orang Melayu dia buat kuih tau, macam semacam orang Melayu dia memang buat kuih, tapi gemuk, banyak gemuk, tak boleh masuk dalam satu pintu. Dia perniagaan menjual kuih mereka, dia banyak laras, banyak habis jual. Tiba-tiba dia mati dekat rumah, dalam perut ada ketulan ke benjol ke, kita pun tak tahu, sudah meletup, mati. Lepas tu anaknya, suaminya ada membuat tent yang murah lah, bukan yang mewah-mewah lah. So mereka, kerana keluarga mereka susah, saya menelefon mereka untuk mendirikan tent untuk hari lahir ke, atau hari 30 hari naming ceremony ke. Saya tak tengok mewah-mewah, saya tolong mereka. Ini budak-budak. So isterinya setelah meninggal menutup bisul dalam perut, dah tanpa mengetahui mati dekat rumah. So anak-anak sudah habis function dekat rumah. Mereka ada menyatakan itu periuk-periuk saya tak cuci. Mereka tidak mahu malam balik ambil tu periuk. Saya malam-malam duduk cuci tau. Inilah mereka, selalu fitnah. Keesokan hari mereka mau buka tent, hujan, saya bawa mereka, suruh mereka duduk, budak-budak lah. Masa itu anak-anak mereka masih lagi remaja lah. Saya bawa mereka duduk, bikin teko, bagi roti, sudah bayar untuk itu tent itu. Tapi setiap orang anak-anak yang pakai tent itu, isterinya dah mati kan. So saya bagi RM5 dia. Tengok, memandangkan budak-budak ni 15 tahun, membagi RM5, suruh mereka duduk dulu, rehat dulu. Lepas tu keluar ke tu tent. So selepas anaknya seorang, semua lelaki, yang satu perempuan, semua dah besar, semua dah jadi dalam 18 tahun.
kita semua pergi ke Pulau Besar dekat 10-11 orang anak Ten Mutu dia datang ke Pulau Besar meninggalkan sudah kahwin isterinya baru 21 tahun dan ini anak si Ramu ni bernama Maina lah, nama sebenarnya saya tak tahu baru 22 tahun tapi gemuk orangnya mat rempet race so pergi ke Pulau Besar, ada orang yang menjual batu-batu batu-batu lipan lah tu lah ni lah, batu-batu hiasan lah. Dia menyatakan you bukan saya sebelah orang lain bersebelah dia, you ni jangan jadi mat rempet, jaga dengan penunggakan motor you, jangan race, jangan rempet macam tu tak tahulah sampai di akhir saya pergi kematian dia dikatakan dia pergi samun, tak tahu samun siapa, kejar oleh pemandu teksi, lepas tu jatuh taksi naik ke atas perut, lepas tu perut dah hancur, mati di tempat kejadian atas kes samun. Macam ni lah, anaknya belum lahir anak pertamanya belum lahir suaminya baru 22 tahun, si isterinya baru 21 tahun. Tengoklah, kalau saya menyatakan ini orang saya pun tak tahulah apa nak cakap sekarang suruh balik ke Kuala Lumpur. Saya setiap orang balik ke Kuala Lumpur dari keluarga saya semua mati tau. Adik laki saya seorang saja, isteri dia membuat sesuatu pergaduhan, bawa seorang dari nombor perempuan dari nombor dari antara nombor mafia. Mereka buat hal dekat rumah ini. 12 tahun saya jaga ibu saya dengan penuh bahagia, penuh kasih sayang. Hantar 6 bulan sudah mati. Anak sendiri mematikan ibu saya. Ini adalah arahan dari siapa entah. Ini arahan dari atasan, PA atasan untuk menutup perbuatan mereka. Tidak menjaga untuk mematikan saya. Tidak ada orang yang lebih tua dari saya, ibu ke bapa ke, kalau berlaku apa-apa, tiada orang akan mencari saya membuat sesuatu untuk saya, mengambil keadilan. So mereka cepat matikan ibu saya dalam belum lagi 1 tahun. Mereka membuat semua alat sampai memaksakan saya bunuh diri tau dengan anak saya, anak perempuan kedua tu. Beli emas hilang bagi orang, beli ni hilang. Dalam setahun dekat 5,000, 6,000 saya pergi kerja 4 tempat, 5 tempat. Setiap kali gaji bawa dia bersiap-siap pergi teater, pergi beli KFC, pergi makan malam, makan biryani, beli pakaian, bagi duit dekat tangan. Lepas tu bawalah boyfriend dia pula. Saya sakit 6 bulan, asma 3 kali. 4 hari, 5 hari duduk dekat ward. Itu budak dibawa, saya sudah letih 4 kerja, 5 kerja, lagi asma selalu masuk keluar hospital. Tak larat, diorang masuk alau, ambil pisau, cucuk sini, panggil polis tiada perintah untuk membuat sesuatu. Tapi kita salahkan, masa itu kita salahkan polis yang datang dengan kereta polis. Mereka sekarang saya tahu tiada perintah atau arahan suruh membuat sesuatu kedamaian dekat rumah ini. Polis datang suruh lock dengan mangga. Polis tidak tahu dia orang hanya menerima arahan dan memberitahu ada darah dekat sini, katil semua dibakar, motor ambil petrol lah, tu lah, jerit lah, malukan saya. Polis cakap ini tak boleh buat apa-apa, ini masalah keluarga. So dulu saya marah dengan polis yang datang, tapi sekarang tahu ini arahan dari atas. Inikah pengadilan untuk kita? Sekarang sudah dibuat, pegang anak-anak saya, anak-anak adik ipar saya, anak-anak MIC lain orang, orang pegang, membuat satu drama, menyatakan atau blackmail, ini budak kena matilah. Kenapa saya dari kecil tak hidup? Diorang rampas segala-galanya. Siapa di belakang ini? Menjadikan saya macam pekerja pantas, pekerja macam robot. 3 tempat punya kerja, 1 orang kerja. Lepas tu tiba-tiba sudah mau keluar, ada tahu ni mau keluar, itu menteri ini ditukar kepada menteri lain. Kenapalah? Ya, kalau dah buat sesuatu, tolonglah.
Sampai dah makan mas, dah makan ibunya, dah makan ayahnya, dah makan ladangnya. Semua dimakan, EPF makan, itu makan, ini makan, anak-anaknya. Dibuat buli, buat kerja 4 orang, makan gaji. Tidak bagi hidup bahagia, pergi kahwin pun tak bahagia, pergi rumah anak yatim pun tak bahagia. Dijadikan macam kasta rendah. Disuruh buli, pukul, hari-hari kena pukul. Setiap kali sembahyang, ling. Habislah darah satu muka. You orang siapa ni dalam badan ni? Kalau sembahyang biasa, tak ada apa-apa. Kalau tengok ibu saya masih sibuk dengan dekat dapur, anak saya sekolah, suami belum balik, saya pergi hari Selasa, Jumaat, pergi sembahyang dengan itu loceng habislah hari itulah. Saya mati tau. Sampai blue black, mata saya, hidung, sini darah, sana darah, sini. Kepala 3 tempat retak. Tolong lepaskanlah. Tolong. Ini bukan perkara biasa tau. You orang sudah membuat sesuatu dekat sini yang memang kerajaan Johor memang tanpa tahu, tanpa tidak tahu, bukan saya tidak nak menyatakan nama-nama yang penting. Pergi office mana pun, government ke apa ke, mereka macam tahu tak tahu mereka memberitahu sesuatu perkara yang patut kita buat. Selalu diorang beritahu, saya tidak menangkap dalam otak. Dalam otak. Terlepas tu saja saya tahu ada arahan dari Tun suruh tolong dekat sini. Dekat sini Sultan JB pun sedang tolong. Tak tahulah, tanpa tahu ke tanpa tak tahu. Tapi saya tahu ni Tun keluarga Tun Mahathir ataupun keluarga besar Johor bukan jahat dah. Saya pun tahu perangai mereka. Okey. Okey. Apa nama pasal? Okey. Kerja dekat kedai Toto Jalan Terus milik bosnya Saran Tabal, orang India, Malaysia, City Malaysia. Itu COVID sudah bankrupt. Itulah kedai yang terkecil dekat kedai Toto. Memandangkan kedai yang terkecil adalah kedai Jalan Terus. Memandangkan sudah ada COVID dan tiada customer. Lepas tu ada 3 kali 4 kali saya pergi bagi surat-surat protestan koil lah, masjid lah, itulah, inilah, semua kedai kenal saya, Cina, Melayu. 3 kali 4 kali saya pergi JB koil Tampoi lah, koil Marimal lah, Sai Baba Center lah, sana lah, kedai rambut lah, inilah, Melayu lah, semua saya buat, nasi dagang lah, semua saya bagi masa tu masa COVID kedai Toto tu bankrupt, sudah ditutup. Itu adalah sebuah kedai yang dimiliki orang India, tapi itu masa COVID dan bukan kerana saya. Sekarang saya dibuat tuduhan isteri adik ipar saya meninggal kerana masa saya pergi ke Rawang, untuk setiap tahun kita pergi di Bali ke Rawang kan. Dia suatu hari bawa satu hari pergi rumah Panjang bersebelahan kilang simen Lafaz tak ada orang tahu. Memandangkan ada 2 budak dalam 12 tahun, perempuan 11 tahun lelaki, ibu bapanya gantung diri, bunuh diri dua-duanya, anaknya masih kecil. Tak ada ibu bapa, yatim piatu. Ibu bukan ibu tiri adik kepada ibu kandung dia, ibu kandung adik ipar saya jaga dari kecil. Adik ipar saya, isteri adik ipar saya bernama Jaya. Sekarang anak kakaknya sudah, suami isteri sudah membunuh diri, itu pun mereka kena jaga. Tiada siapa-siapa selain, hanya 1 jam sudah keluar. Mereka menyatakan itu dia punya adik isteri adik ipar saya bernama Jagan tu datang dekat sini kerana saya, dengan pandangan saya, dengan network saya. Tapi saya tidak mengetahui ahli keluarga adik ipar saya telah datang dekat sini lebih sebulan. Anak-anaknya bawa itu suami adik ipar saya dekat Arab Saudi. Ini anak-anaknya dengan isteri adik ipar, dia punya kawan yang bercakap Cina dekat flat. Adiknya semua bawa kereta bersiar-siar lebih 1 bulan kerana saya asthmatic.
Diorang tolong baru saya tahu. Hari ni diorang cakap kerana saya lah isteri adik ipar saya mati. Tuduh macam ni ya. Diorang ingat apa? Kalau tiada orang nak tanya, diorang buat apa pun boleh. Logik sikit lah, kesian lah, berkeperimanusiaan lah. Ini mereka cakap apa tahu? Semua penagih-penagih dada dekat Singapura kerana saya. Apa pula sebelum saya datang pun, saya datang dekat sini pun ada selalu cerita. Dalam sebuah keluarga, 3 adik-beradik perempuan, satu pergi bawa smuggler drug, sudah jadi kaya dah 1 tahun, sudah beli rumah lah, sudah beli kereta lah. Lepas tu tengok adik perempuan lain sudah pengaruhi dengan itu kekayaan kakaknya. Adik pertama mereka masuk ke Singapura dengan barang terlarang, smuggler. 3 kena gantung terik. Ini cerita-cerita yang saya dengar lah. Baru saya datang ke Taman U. Banyak cerita tau saya kenal. Sekarang mereka menceritakan kerana saya lah mereka dalam penjara. 70% drug smuggler is Indians. 70% citizen of Singapore itu orang Melayu. Apa pula mengena dengan saya? Dia orang buat ini untuk apa tahu? Dekat sini tidak boleh membuat sesuatu. Menjadi seorang yang baik, menjaga budak-budak Cina ke, India ke, Melayu ke, Muslim ke, tak kira mana. Bawa mereka ada masalah keluarga, ada masalah disiplin, drop out school. 15 tahun, 14 tahun, bawa mereka. Sudah jaga baik. Hari ni inilah memandangkan apa yang akan berlaku kepada saya. Apa pula saya telah mengeluarkan video klip. Siapa pun tiada HIV tahu. Mereka pecah-pecah, pukul-pukul, sini pukul sana pukul. Tidak boleh membasmikan atau memusnahkan data. Biarkan sajalah. Saya pun bukan nak tanya. Lepas tu mencabul saya, membuat saya, kerana saya tahu isteri adik ipar saya bukan mati kerana saya. Emas-emasnya dirampas. Duit-duitnya dirampas, tidak dibagi bayar tunggakan rumah. Lepas tu suaminya nak datang minta alung, minum racun, mati. Dan sekarang mereka mengatakan kerana saya lah adik keluarga mereka datang dekat sini. Tapi saya tahu, semua keluarga tahu, keluarga dia, anak beranak tahu, dia sudah datang, adik dia sudah datang 1 bulan lepas, 1 bulan lebih. Untuk telah menyatakan saya yang kerana saya lah, pemandangan saya lah, trap saya lah, dia mati. Baru sekarang mereka tahu ada kebenaran dalam diri saya. So mereka buatlah ni. Buatlah sesuatu. Logik, berkeperimanusiaan, ada belas kasihan. Ini hidup saya. Ini hidup saya. Saya ada keluarga juga. Pihak suami saya pun, pihak bapa saya ada. Saya tidak tahu sekarang mereka menyatakan ayahnya bukan meninggal dunia, ayahnya dibunuh, ayah saya dibunuh bagi sakit jantung. Saya pun tak tahulah apa sedang berlaku dengan ni. Dari kecil pergi flat KL hospital besar, makcik saya, kakak kepada ayah saya kerja dekat KL hospital, menjadi attendant. Bapa saya dibagi sakit jantung dekat Tai Pusam, dikatakan minum, itulah denda yang dibagi oleh tuan. Pergi sembahyang Tai Pusam, minum. Okey. Sudah mati. Dia ada harta, dia ada keluarga. Hari ini mereka menyatakan keluarga bapa, adik-beradik bapa saya yang buatlah. Mereka kenapa mau sinilah sana nak pukul. Dia orang ingat macam tu. You orang sudah merampas sesuatu, you orang sudah buat sesuatu. Sekarang itu baru you orang kenal ada dia punya memori, dia punya saving dalam otak, dalam badan. So you orang jadi kepo. Saya tak mintalah apa-apa. Saya 19 tahun nak kahwin, pergi bagi kad perkahwinan,
Diorang memaksa saya ambil tanah tu tahu. Bawa IC pergi office, bawa suami saya pergi tukar nama. Saya kata tak mau. Semua kebaikan saya buat, semua apa-apa saya tolak. Sekarang orang cakap apa? Ini sudah dijual. Apa yang orang ingat? Hari ni anak-anak, isteri adik ipar saya dekat sini satu, dekat sana satu, dekat sini satu. Siapa pun tak sempurna, adalah kerja-kerja buruk saja, labor saja. Kalau ibunya ada, dia akan jadi strict tau, disiplin. Kalau ibunya meninggal, ayahnya masih muda, pergi minum sana, pengaruh dekat sini, perangkap dengan perempuan ini, perangkap dengan pub ini. Ayahnya muda lagi, sudah isterinya sudah meninggal dunia, sedih. Tidak tahu nak buat apa, minum, pergi pub. Tapi anak-anak dekat sini sedang diperangkap. Okey, saya akan sambung balik. Saya akan sambung balik.